Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh rakan-rakan saya dalam Facebook ni. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Terima kasih juga kerana masih lagi setia dengan live saya walaupun tak ada orang nak tengok ni. Tapi tak apalah. Okey. Jadi pertamanya kita dah dikejutkan dengan satu isu terbaru. Kita ada terkejut dengan satu isu terbaru lah. Yang kita tengok Khalid Samad dah terkantoi. Untuk seorang yang selalu bercakap soal rasuah, bercakap soal kleptokrasi, kemudiannya hari ini terkantoi. Terkantoi pula dia dengan SPRM bahawasanya beliau ini mungkin terlibat dengan rasuah. Okey. Dan sekarang ini beliau tengah aktif untuk mempertahankan diri beliau, mengatakan bahawasanya siasatan SPRM berlegar dengan siasatan ke atas bekas setiausaha politik beliau iaitu Haji Azli. Mengatakan bahawasanya orang guna nama Haji Azli dan mencipta DO palsu untuk mendapatkan sesuatu daripada sebuah syarikat arkitek yang tidak kita diberitahu syarikat mana, kita tak diberitahu pun the nature of the business. Tapi maklumat yang saya dapat adalah, ini maklumat yang saya dapat, sahih atau tidak belum tahu. Cuma maklumat yang saya dapat adalah Khalid Samad ada meminta sejumlah wang daripada seseorang yang mungkin yang itulah orangnya yang beliau katakan broker, minta sejumlah wang untuk alienation of a piece of land, bermaksud untuk satu lot tanah. Tak tahu apa nature-nya permintaan wang itu, tetapi beliau meminta sejumlah wang dimasukkan kepada beliau, kepada sebuah akaun untuk diberikan kepada Parti Amanah. Okey, ini maklumat yang saya dapat. Jadi sekarang ini saya cuba gigih mencari juga dan cuba untuk menggali isu ni sedalam-dalamnya, tapi saya tak dapat maklumat yang terperinci. Yang saya tahu memang ada unsur rasuah yang berlaku dalam DBKL dan juga dalam Kementerian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi sekarang ini kita tak tahu secara lanjut. Free Malaysia Today baru saja laporkan. Yang saya pelik, kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad berbeza dengan kenyataan yang diberitahu oleh beberapa pihak. Okey? Khalid Samad beritahu siasatan melibatkan setiausaha politik beliau dan beliau hanya ingin membantu siasatan. Tetapi ada ura-ura mengatakan bahawasanya Khalid Samad terlibat dengan isu rasuah ni. Jadi kita tak tahu secara terperinci, kita tak tahu lagi kesahihan. Panjang pun saya tak reti dalam isu ni. Sebab saya tak tahu apakah nature of the business yang diperkatakan. Tapi mengikut maklumat yang saya dapat, memang ada unsur-unsur rasuah yang juga melibatkan Parti Amanah, iaitu Parti PAN lah, kan? Parti Amanah Negara. Saya jadi pelik, untuk orang yang berjuang bertahun-tahun melawan rasuah, melawan kleptokrasi, tapi akhirnya tercedok juga. Walaupun hanya 22 bulan memerintah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru 22 bulan memerintah, tapi sudah merasuah sana sini. Sekarang ini SPRM tengah jalankan siasatan. Kita doa banyak-banyak supaya keadilan dapat ditegakkan. Sebab kita tahu sepanjang 22 bulan, isu-isu yang melibatkan DBKL, isu-isu yang melibatkan wilayah. Kita ada kes Kampung Baru yang cuba dijual. Kita tak cerita lagi tentang berapa banyak data pemilik Kampung Baru, serta beberapa banyak orang Kampung Baru yang saya dapat tahu sebelum ini pun, rupa-rupanya survey yang dibuat ke atas orang Kampung Baru, nak kata orang Kampung Baru ni memang setuju nak jual Kampung Baru pun, survey itu dipalsukan. Tapi kita pun tak nak cakap kalau kita tak ada bukti banyak. Tapi itu yang saya dengar daripada beberapa orang yang terlibat dalam ambil survey orang di Kampung Baru. Itu baru satu. Belum lagi cerita dengan isu Danau Kota. Terlibatnya ahli Parlimen Wangsa Maju dalam memindahkan Danau Kota tu, memindahkan Uptown Danau Kota kepada tanah
seberang. Sedangkan perjanjian asalnya untuk pergi ke tapak di depan setapak sentral tu. Banyak isu-isu melibatkan DBKL ni dan isu-isu melibatkan wilayah persekutuan ni. Tapi kita malas nak bercakap sebab kita tak ada bukti yang kukuh. Cuma apabila SPRM mengambil inisiatif untuk mendakwa, untuk menjalankan siasatan ke atas pihak-pihak DBKL satu wilayah ni, kita rasa baguslah, kita perlu berikan tepukan kepada SPRM kerana akhirnya SPRM buka mata, akhirnya SPRM dapat melihat kebrobrokan kerajaan Pakatan Harapan ni untuk selama 22 bulan mereka memerintah. Banyak isu-isu berkenaan DBKL, isu berkenaan dengan Kementerian Wilayah Persekutuan yang perlu digali semula. Digali semula, dicari tahu. Siapa broker yang berlegar-legar di DBKL ni? Siapa broker yang dimaksudkan oleh Khalid Samad ni? Kan? Bermaksud apabila kewujudan broker ini, memang wujud broker ni, tetapi Khalid Samad tidak pernah memecah lubang tentang broker ni, bermaksud berapa banyak broker dah yang Khalid Samad memang jaga. Okey? Jadi kita perlukan kepastian daripada SPRM, kita perlukan kepastian daripada Khalid Samad. Khalid Samad sekarang ini mempertahankan hujah, mengatakan yang beliau hanya membantu siasatan, mengatakan juga bahawa beliau ini tidak terlibat dengan isu rasuah yang berkait dengan kementerian beliau ketika beliau memerintah selama 22 bulan. Tapi Khalid Samad jangan ingat rakyat bodoh. Jangan ingat SPRM bodoh. Mengatakan bahawa situasi politik beliau, nama situasi politik beliau diguna pakai oleh seorang broker untuk mendapatkan sejumlah wang. Janganlah ingat rakyat bodoh. Mana ada zaman sekarang ni syarikat boleh diperbodohkan dengan broker sesukanya. Bukan mudah nak bodohkan syarikat. Syarikat pun ada due diligence-nya. Dia pun akan menyiasat. Adakah broker ini betul-betul broker yang betul ada hubungan dengan setiausaha politik beliau? Kalau broker ni main sembang je, tak ada syarikat nak layan. Bagaimana broker ini boleh menjalankan modus operandi beliau? Kalau bukan broker ini memang betul-betul mempunyai pertalian atau hubungan dengan orang besar. Jadi Khalid Samad kena jawab. Dadahlah tu Khalid. Sembang kleptokrasi, sembang rasuah, sembang Ratib Najib ni rasuah sana sini. Tapi hang pun sama. Jadi cukup-cukup lah Khalid. Cukup-cukup lah. Jujur saya nak cakap dengan Khalid Samad ni kan. Saya ada isu dengan beliau balik daripada tahun 2015 lah. 2015. Ketika itu saya pernah hadir ke program beliau di Pelita, Nasi Kandar. Oh, cakap berdegar-degar. Masa tu masih lagi beliau di bawah PAS. Tapi saya memang tak suka beliau daripada dulu lagi. Cakap pun macam dia je nak menang kan. Sekarang rakyat dah nampak. Beliau ni adalah seorang yang hipokrit. Kan? Hipokrit. Rasa beliau je yang betul. Orang lain rasuah, dia tak. Tapi hari ni dah terbukti. Jadi siapa-siapa yang ada pandangan ke apa-apa, boleh kongsikan pandangan korang. Kita nak tengok juga sejauh mana SPRM akan menggali isu ni. Okay? Sebab kita kena tahu, walaupun kita tak menjanjikan rule of law, tapi Perikatan Nasional juga mengangkat rule of law. Kita tak macam Pakatan Harapan cakap macam rule of law. Tapi banyak rule of law yang ditolak tepi. Kali ini Perikatan Nasional akan mengangkat rule of law. Tambah pula MN memang betul-betul mengangkat rule of law sebelum ni. Jadi kita nak tengok Khalid Samad ni dia survive ataupun tidak. Kita tengok macam mana. Gali sampai dapat. Betul. Kita kena gali sampai dapat. Ini pasal Khalid tu Kak Rosyaikal ni pasal Khalid Samad. Hari-hari beliau ratib kan, cakap pasal kata Barisan Nasional ni cash is king lah, rasuah lah kan sebelum ni. Kemudiannya sekarang ini pun kata kita ni kerajaan pintu belakang lah. Saya ada dengar juga audio yang dikeluarkan oleh satu page, iaitu page Bersatu Sokong Tun Mahathir. Saya dengar audio tu selama 2 jam lebih. Saya dengar semuanya. Apa yang saya boleh rumuskan dengan audio tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah kita kena bersyukur
Pakatan Harapan ni tombang. Kita kena bersyukur kepada Allah, panjatkan kesyukuran Pakatan Harapan ni tombang akhirnya. Kalau dengar daripada perbincangan 2 jam dalam audio tu, apa yang saya boleh rumuskan? Pertama, memang berlaku pertelingkahan seperti yang dispekulasikan oleh media dan juga rakyat. Pertama. Tapi ingat lagi tak ketika mana kita mengatakan berlaku pertikaian, berlaku perbalahan dalam kalangan pimpinan Pakatan Harapan, kita dikatakan berspekulasi, kita dikatakan cuba buat teori. Sedangkan memang kita dengar kiri dan kanan mengatakan berlaku perbalahan, berlaku perpecahan dalam Pakatan Harapan. Dan kita sampaikan kepada rakyat, kita beritahu rakyat kata apa? Berlaku perpecahan, Mahathir tak nak bagi kepada Anwar Ibrahim. Apabila hari ini setelah 2 bulan, audio ini keluar dan tersebar, audio ini membuktikan bahawa telahan Muafakat Nasional, telahan pemimpin-pemimpin Muafakat Nasional sebelum ini memang sebenarnya berlaku. Apa yang media laporkan juga sebenarnya berlaku. Selama ini mereka menyalahkan media, mengatakan bahawa perpecahan tidak berlaku. Mengatakan tidak berlaku pertelingkahan. Tapi audio ini sudah keluar setelah 2 bulan. Apa? Ini apa? Inilah yang bermaksud bahawasanya Pakatan Harapan ketika itu cuba berselindung. Nak tunjukkan mereka ini sebenarnya pakatan yang kukuh. Satu ikatan yang kuat. Tak ada perbalahan. Perbalahan hanya spekulasi. Sekarang terbukti. Audio sudah keluar. Apa cerita? Itu yang pertama. Kedua, sememangnya teori Tun Dr. Mahathir tidak mahu memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim secara by right ataupun secara terus berlaku dan wujud. Memang terbukti Tun Mahathir memang tak nak bagi kepada Anwar Ibrahim. Atas sebab apa saya tak tahu. Dalam perbincangan, audio tersebut mengatakan bahawasanya Mahathir akan meletak jawatan selepas APEC. Khalid Samad dan geng-geng Anwar Ibrahim mengatakan lepas APEC tu bila? Seminggu, sebulan, setahun ataupun sehari sebelum pilihan raya. Mahathir kata kalau jadi sehari sebelum pilihan raya pun boleh jadi. Jadi memang betul Tun dia tidak mahu beri terus kepada Anwar Ibrahim atas sebab apa? Atas sebab perlembagaan mengatakan seorang yang mahu jadi Perdana Menteri perlu dipercayai oleh Agong mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Dalam pecahnya Pakatan Harapan, mana mungkin Anwar Ibrahim punya majoriti? Kerana tidak semua orang menyukai dan menyokong Anwar Ibrahim ketika itu. Jadi logik. Logik kenapa Mahathir tak nak bagi kepada Anwar Ibrahim. Kerana majoriti 2/3 itu perlu dibuktikan dalam parlimen. Perlu dibuktikan dalam parlimen. Bukannya senang-senang, mudah-mudah je lantik dia jadi Perdana Menteri. Kalau lantik beliau jadi Perdana Menteri tetapi tidak mendapat mandat dalam parlimen, tak boleh. Memang tak boleh. Jadi logik. Kalau you mau jadi Perdana Menteri, you kena dapat mandat sokongan majoriti ahli parlimen. Tapi beliau tak berani pun nak cakap. Khalid Samad kata Anwar Ibrahim kena masuk dalam kabinet. Barulah Anwar Ibrahim ni nampak sekepala dengan barisan kabinet Tun Mahathir. Anthony Locke lagi pandai. Dia kata, selepas ini Anwar jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir perlu ada jawatan dalam kabinet. Untuk membuktikan bahawasanya kerajaan ini adalah kerajaan Tun Mahathir, Mahathir Tun. Nampak tak kepala otak Anthony Locke ni? Kan? Dia nak membuatkan kita ni menyembah Tun, menyembah Anwar ni sampai ke sudah. Maksud kerajaan Pakatan Harapan ni tak ada kerajaan lain dah. Kerajaan ini memang sememangnya kerajaan Tun Mahathir, Mahathir Tun. Langsung tak logik. Kemudian, Syed Saddiq pula berlagak hero mempertahankan Tun Mahathir. Mengatakan hari-hari Tun Mahathir diberi tekanan. Menyebabkan Tun Mahathir ini terpaksa mengeluarkan kenyataan kita beri kepada Anwar Ibrahim selepas APEC. Dalam audio tu juga yang ketiga, apabila kita beritahu kepada Pakatan
Pakatan Harapan memberitahu kepada rakyat bahawasanya Mahathir tidak akan beri kepada Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan cakap apa pada kita? Dia kata apa? Dia kata, dah ada janji, dah ada deadline, dah ada timeline diberikan. There was a timeline imposed on the agreement. Kononnya, kata pada kita memang ada perjanjian. Anwar kata apa? Ada 2 tahun. Khalid kata apa? Ada 2 tahun. Semua pemimpin Pakatan Harapan kata ketika itu, memang betul, lepas 2 tahun bagi kepada Anwar Ibrahim. Tetapi Azmin Ali pecah lubang dalam mesyuarat. Kita dengar. Dan tidak dibetah oleh sesiapa pun. Beliau mengatakan tidak ada langsung dalam perjanjian mengatakan tempoh 2 tahun. Lagi nak salahkan rakyat. Lagi nak salahkan pimpinan UMNO PAS. Dan keempat, dalam meeting itu juga mengatakan bahawasanya bukan salah UMNO, bukan salah PAS yang menyebabkan berlaku keretakan dalam Pakatan Harapan. Sekarang apa ratib orang Pakatan Harapan? Nak salahkan UMNO? Nak salahkan PAS? Siapa yang berpecah? Siapa yang mulakan perpecahan? Siapa yang membawa perpecahan? Kami ke? Orang UMNO? Orang PAS? Kami ke pintu belakang? Kami dijemput untuk menyelamatkan negara Malaysia ni. Nak katakan ini salah PAS UMNO. Ratib itu sajalah di AP dalam mesyuarat pun. Ning Guang Eng kata benda yang sama. Khalid Samad cakap benda yang sama. Sedangkan kita jelas dengar. Tak ada pun masalah UMNO dan PAS dalam keretakan Pakatan Harapan. Siapa yang mula spekulasi? Bukan UMNO, bukan PAS. Tetapi, pergaduhan antara Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim lah yang menyebabkan Pakatan Harapan musnah retak. Tapi saya kesian kat Anwar Ibrahim. Saya tengok kat dia, dia sebenarnya bukanlah nak sangat pressure Tun Mahathir, bukan nak sangat beri tekanan. Yang beri tekanan anak-anak buah dia. Yang hari-hari berikan tekanan orang-orang PKR, fraction beliau. Fraksi Anwar Ibrahim yang memberi tekanan kepada Tun Mahathir. Nah, Syed Saddiq katakan kita perlu menyokong Tun. Perlu menyokong Tun, berikan mandat penuh kepada Tun. Jadi, berlaku perpecahan di situ. Dan saya tak faham satu perkara. Kenapa Syed Saddiq pergi ke Sheraton? Kalau betul beliau menyokong Tun dan juga membetah segala serangan daripada Parti Keadilan Rakyat, maksudnya beliau pergi ke Sheraton untuk apa? Kalau bukan beliau pergi ke Sheraton untuk sama-sama terlibat dengan langkah Sheraton. Tapi apabila beliau pergi, tak ada pula Tun Mahathir dekat situ, terpaksalah dia balik. Dan keduanya, sebab kalau dia masuk di bawah lembayung Muafakat Nasional sekalipun, bukan boleh dijanjikan jawatan. Jadi siapa yang tengok video tu tahu dah perangai Syed Saddiq. Dalam meeting pun emosi. Apa Mak Sabu kata? Mak Sabu kata apa? Mak Sabu kata, kalau bersatu buat stand, amanah ada pendirian, semua orang pecah saja. Jadi pembangkang. Mak Sabu dah jadi pembangkang. Kan kita dah bagi tu. Dah jadi pembangkang pun. Jadi jangan nak salahkan kami, Muafakat Nasional. Jangan salahkan kami, PAS dan UMNO. Pecahnya kamu ni menyebabkan rakyat melarat. Tun sebut dalam mesyuarat, Tun kata apa? Tun kata, kita kena ada banyak lagi perkara lain kita kena fokus, termasuk isu coronavirus. Tapi dalam meeting selama 2 jam lebih tu, mana isu coronavirus? Tak dibincangkan. Ada poin-poin penting pun dibincangkan di hujung mesyuarat. Tapi isu ekonomi tak dibincangkan. Isu coronavirus tidak dibincangkan. Ini ke kerajaan yang kita mahu? Mandat rakyat. Mandat rakyat apa? Kamu yang khianati mandat rakyat. Bukan nak salahkan UMNO PAS sebab menyelamatkan keadaan. Kami ke yang buat mesyuarat bergaduh? Tak.
Kami ke yang lagakan UMNO, Tun Mahathir dan juga Anwar? Tak. Kamu jemput Tun Mahathir masuk dalam perikatan kamu, iaitu Pakatan Harapan. Kamu yang jemput Tun Mahathir melantik beliau jadi pengurusi Pakatan Harapan. Kamu yang jemput Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kamu yang jemput Mahathir. Kamu yang jemput Saka Tua tu masuk dalam Pakatan Harapan. Kami ke yang bagi? Tidak. Kamu. Hari ini audio dah terkeluar. Membuktikan memang berlaku perpecahan. Selama ini kita bercakap kat dalam live. Sebelum daripada pembubaran kabinet, kita bercakap soal ini. Sebelum pertukaran kerajaan, kita bercakap soal ini. Hari-hari kita dikatakan bahawa isu tipu, teori konspirasi. Kononnya tak ada basis apa yang kami cakapkan. Apa saya cakapkan dan rakan-rakan lain cakapkan. Kononnya perpecahan tak berlaku. Nah, ini audio. Audio ini buktikan berlaku perpecahan. Audio ini membuktikan berlaku perpecahan dalam Pakatan Harapan. Kalau hari ini Pakatan Harapan memerintah, adakah kita akan masih membicarakan soal COVID? Membicarakan soal rakyat? Ataupun kita akan membicarakan soal Tun Mahathir dan Anwar bila nak bagi kepada Anwar Ibrahim? Adakah kita masih lagi akan membicarakan soal transisi? Saya jamin memang kita akan bincang soal transisi kalau Pakatan Harapan masih lagi kerajaan. Apa lagi nak katakan? Apa lagi nak kata? Kata kami tipu. Jangan fikirlah kami orang UMNO ni tak tahu isu dalam PKR, isu dalam Bersatu. Hari-hari kami bercakap bukan sekadar omong kosong. Kami tahu. Tapi kadang-kadang tu kami simpan, kami tak nak cakap. Hari ini terbukti. Mana-mana kata-kata orang lain yang kata kita cakap kosong. Tun Mahathir pun memang dia tak nak join UMNO. Memang dia tak nak join UMNO. Tun Mahathir tak nak join UMNO. Tapi dia tak nak juga bagi kepada Anwar Ibrahim. Itu pun bukti. Bahawasanya Tun Mahathir memang tak suka pada UMNO. Sebab dia tak suka pada Najib, dia tak suka pada Zahid Hamidi. Nah, itu pun bukti. Memang terbukti pun. Sekarang ini bila kita bercakap, kata kita berteori. Dan sekarang ini apabila berlaku perpecahan dalam Pakatan Harapan, kita Muafakat Nasional sambut je lah. Nak kata kita suka sangat pada Azmin Ali pun tak. Tapi apa pilihan yang kita ada? Kalau sudah dibuka pintu depan, kita masuklah. Dan negara ini perlu kerajaan. Kalau negara ini masih lagi mau bicarakan soal transisi, adakah kerajaan kita akan berfungsi dengan baik? Tak mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Tak mungkin, makcik-pakcik sekalian. Tak mungkin. Kita tidak akan berfungsi dengan baik sebagai sebuah kerajaan kalau masih membicarakan soal peribadi, soal kepimpinan. Tak mungkin. Walaupun sekarang ini kerajaan ini yang kita ada sekarang ini bukanlah satu kerajaan yang cukup rencah muafakatnya, tetapi kita tidak membicarakan, tak mempersoal pun kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana apa? Kerana kita tahu apa yang lebih penting. Kita tahu apa yang lebih penting. Kita tahu masalah kesihatan rakyat lebih penting. Kita tahu masalah ekonomi lebih penting. Tapi kita tidak mempersoalkan mandat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun nak katakan nak persoal, bila-bila masa boleh persoal. Muafakat Nasional ini tak takut dengan pilihan raya. Bukan sebab yakin menang. Tapi sebab itulah lumrahnya. Kita tak takut. Esok nak pilihan raya boleh, tak ada masalah. Tetapi kena tahu sekarang ini ada COVID-19. Masalah kesihatan lebih utama. Takkanlah kita nak push pilihan raya dalam keadaan sekarang. Dan kita pula sekarang ni ditimpa musibah pula dengan kematian perginya Adon Chini. Sekarang kena pula ada PRK Don Chini. Itu pun bukan kita yang minta. Itu ketentuan. Perlulah laksanakan amanah yang diberi. Jadi nak menyalahkan kami lagi buat apa? Mana pergi suara-suara kamu semua mengatakan mandat rakyat dikhianati? Kamu yang khianat mandat rakyat. Jangan sembang lebih. Saya dengar audio tu 2 jam, saya rasa alhamdulillah, syukur Allah berikan keruntuhan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Bukan sebab saya bersyukur kita jadi kerajaan. Saya bersyukur kerajaan yang sebegitu tombang. Kita semua kena bersyukur.
Dan hari ini pula bekas Menteri Undang-Undang pula ingin memfailkan saman ke atas kerajaan, mengatakan PKP ini tidak sah di sisi undang-undang. Kalau mereka kerajaan, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka masih kerajaan, adakah kita akan ada PKP? Adakah kita akan sebegini baik dalam mengendalikan COVID-19 ni? Tak mungkin, tuan-tuan, tak mungkin. Tak mungkin. Mereka punya hipokrisi. Cakap soal rasuah, tapi bekas menteri wilayah persekutuan tersangkut pula dengan kes melibatkan rasuah. Hari-hari mereka ratib kerajaan ini, kerajaan kleptokrat. Tapi hari ini, siapa yang terciduk? Hari-hari mereka ratib cerita pasal Anwar Ibrahim dengan Mahathir bergaduh ni tipu. Sampai pecah kerajaan pun katanya tipu. Katanya sebabkan Muafakat Nasional punya tekanan menyebabkan berlaku perpecahan. Apa lagi salah Muafakat Nasional? Nah, saya dengar video 2 jam. Kalau tak percaya, pergi dengar sendiri. Kita selama ni macam saya tahu juga, dapat juga info-info. Tapi tak ada dapat audio. Jadi saya percaya pada info yang saya dapat. Sebab tu saya berani bercakap. Berlaku perpecahan. Ni, audio ini membuktikan keabsahan apa yang diperkatakan oleh orang-orang Muafakat Nasional sebelum ini. Berapa ramai figura-figura politik dah bercakap soal perpecahan ini. Tapi mereka tolak tepi. Katanya dah fitnah kepala bapak kamu. Fitnah apa? 2 jam bicara soal transisi. Yang lebih menyakitkan, Syed Saddiq boleh cakap apa? Ini dah diulang-ulang perbincangannya dalam setiap mesyuarat. Jadi selama 22 bulan Pakatan Harapan mesyuarat soal transisi ke? 22 bulan kamu ada peluang memerintah, kamu bicara soal transisi. Sehingga perkataan lame duck Prime Minister dikeluarkan. Kita Muafakat Nasional tak pernah mengatakan Dr. Mahathir ini adalah the lame duck Prime Minister. Tak pernah. Kita hanya mempertikaikan soal transisi kepada Anwar Ibrahim. Tapi mereka dalam kerajaan mengatakan Tun Dr. Mahathir itu lame duck Prime Minister kalau berikan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Ya, memang saya setuju. Kalau beri terus kepada Anwar Ibrahim, ada timeline. Masih efek nanti. Orang tak nak dengar cakap Tun. Ini bukan soal Tun atau soal Anwar Dani. Ini soal masing-masing punya ego. Masing-masing ingat mereka punya hak untuk memerintah negara ni. Sampai ke hari ini, cuba mempertikaikan mandat Dewan Rakyat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah cuba mempertikaikan keabsahan, kepercayaan yang di-Pertuan Agong ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dibuktikan mempunyai majoriti. Jadi dipertikaikan lagi keabsahan tindakan yang di-Pertuan Agong. Gila ke apa? Gila ke apa? Otak dah tak tahu nak letak mana? Otak dah terkeluar. Cukuplah menyalahkan Muafakat Nasional. Adapun Muafakat Nasional pada hari ini yang membentuk Perikatan Nasional, hari ini sudah keluar memorandum persefahaman antara kami. Walaupun bukan piagam, tetapi memorandum itu cukup membuktikan bahawasanya ada penyatuan. Walaupun dengan bukannya rela hati sangat pun, tapi berlaku penyatuan dengan fraction Bersatu yang berpecah. Cuma nasihat saya pada Bersatu, orang kata, kena pastikan supaya rumah mereka terjaga. Sort your house in order. Pastikan Bersatu tidak berpecah belah. Sebulat suara mempercayai bahawasanya Bersatu perlu diambil secara unblock, secara keseluruhan, bukan secara ad hoc, iaitu berseorangan. Muhyiddin Yassin pun dia tahu, Tan Sri tahu benda ni. Dia pun tahu Bersatu pecah belah. Dia pun tahu bukan semua dalam Bersatu menyokong beliau. Malah bukan semua ahli parlimen dalam Bersatu menyokong beliau.
Tapi apa yang perlu beliau ingat bahawasanya untuk memastikan sebuah kerajaan yang kukuh, itu yang saya tulis, saya katakan perlu ada aman. Bukan setakat memorandum, tetapi bersatu itu sendiri. Perlu bersatu. Sebab apa kita nak penyatuan yang kukuh dalam bersatu? Bukan sebab kita takut kita jadi pembangkang balik. Tak. Bukan sebab kita takut pembubaran parlimen. Ingat, muafakat nasional ni memang jenis-jenis takut pilihan raya ke? Pakatan Harapan menang pilihan raya baru sekali. Baru sekali. UMNO ni dah menang. Dah menang pilihan raya. Berpenggal-penggal. Baru kalah sekali. Takkan takut dah pilihan raya. Kita tak takut pilihan raya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. PAS pun dah biasa jadi pembangkang apa. Tapi yang kita takutkan adalah kalau misal kata kita nak cabar, biar ada pilihan raya lah apalah, tapi kita meletak tepi kepentingan rakyat, kepentingan awam. Kita meletak tepi isu kesihatan. Kita letak tepi isu ekonomi, masalah kemelesetan ekonomi yang bakal tiba ke rantau ni. Maka samalah kita dengan mereka ketika Pakatan Harapan memerintah. Jadi kita nak pastikan supaya kita ni berbeza. Tak kisah orang nak cakap apa, kata kita dah penakut, tak berani nak buat sidang parlimen. Kalau buat sidang parlimen tapi bergaduh, buat apa? Sidang parlimen esok ni tentang titah diraja. Saya yakin dan percaya selepas titah diraja selesai, mereka akan cuba buat porak-peranda macam apa yang berlaku di Dun Melaka. Akan berlaku porak-peranda. Saya percaya benda tu. Sebab itulah tidak patut kita jalankan sekarang ini sidang. Biarlah dulu titah diraja dilaksanakan, polisi kerajaan diperkenalkan, idea-idea kerajaan dipersembahkan dalam Dewan Rakyat. Kemudian nanti pada bulan Julai nak buat undi tak percaya, buatlah. Apa kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri ke apa? Tun kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri lagi? Tak cukup-cukup. Tak nak bertaubat. Anak dia tu Mukris tu dah 2 kali tumbang. Walaupun berbinkan Mahathir bin Mohamad. Tumbang 2 kali. Timalah hakikat Mukris Mahathir bukan politician yang baik. Bukan seorang ahli politik yang hebat. Hanya mengharapkan ihsan daripada bapaknya. Hari ini lagi Tun Mahathir masih lagi nak mempertikaikan, masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Soal rakyat ditolak tepi. Hari demi hari. Mula-mula ratib kepada kerajaan. Katanya, sampai bila nak tengok rakyat pergi ke kedai pajak gadai? Jadi kita kena bincangkan isu ini dalam sidang parlimen, dalam sidang parlimen penuh. Bukannya sekerat-sekerat. Kononnya macam Perikatan Nasional ni tak peduli rakyat langsung lah. Bukan soal itu, kawan-kawan. Bukan soal itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita dipertikaikan sebegitu rupa, tengok apa jadi di Dun Melaka. Pergaduhan. Ya, saya pun tidak lah menyokong adun Pekalan Batu yang menyebut perkataan babi tu. Tapi kita kena faham juga berlaku provokasi. Berlaku provokasi. Jadi apabila berlaku provokasi, apa yang boleh dibincangkan pun. Dan usul undi tidak percaya telah diluluskan oleh Tan Sri Arif, Tan Sri Muhammad Arif, ya, nama kita punya speaker dewan kan. Dah diluluskan. Dan apabila diluluskan bermaksud apa? Apabila sidang berlaku dalam sesi penuh, akan ada undi tidak percaya. Jadi ketika itu kita akan buka mata, kita akan kata, kata nak bincang soal COVID, soal kesihatan, soal kemelesetan ekonomi, soal duit bantuan prihatin nasional yang belum sampai. Tapi nak cerita pasal undi tak percaya. Terima hakikat Tun Mahathir, terima hakikat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada siapa dah percaya kamu. Melainkan
kroni-kroni kamu, melainkan orang kanan kamu, melainkan macai-macai kamu. Dalam jumlah orang yang menyokong Anwar Ibrahim ni, dalam 100, mungkin ada 1. Itu hakikatnya. Yang menyokong Anwar Ibrahim kerana bernostalgia akan Anwar Ibrahim ni pejuang reform, teruskan. Tapi jangan paksa idea itu kepada rakyat setelah rakyat ditipu 22 bulan. Nak dengar audio penuh tu boleh tengok dekat page Bersatu Sokong Tun Mahathir. Itu nama page dia, Bersatu Sokong Tun Mahathir. Saya dengar semalam 2 jam. Hari ni banyak isu panas kan? Isu audio ada, isu Mukris Tombang, letak jawatan sebagai Menteri Besar, kemudiannya isu Khalid Samad. Yang saya harapkan ada lagi info-info lain yang masuk. Kita ni dah lama bengang Khalid Samad, tahu kat wilayah ni macam-macam dah perangai dia. Ni dia nak kata apa lagi tuan-tuan? Nak cakap apa lagi perempuan sekalian? Nak kata apa lagi? Nak kata Muafakat Nasional ni gila kuasa? Gila. Kita tak gila kuasa. Tak gila kuasa. Kita steady 22 bulan jadi pembangkang. Kita atur strategi-strategi baru. Kita tempur dalam PRK demi PRK. Alhamdulillah menang berkat kesabaran, berkat sokongan daripada rakyat sendiri. Berkat sokongan. Kita berjaya Alhamdulillah. Tak pernah kita lari. Walaupun kita banyak kali kalah. Saya masuk UMNO lepas kalah. Walaupun ada menolong UMNO masa PRU 14 tempoh hari, tapi saya menjadi ahli selepas PRU. Selepas kalah, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata saya ni takut. Nak kata saya ni takut dengan pilihan raya. Takut jadi pembangkang. Gila apa? Berapa ramai ahli-ahli baru UMNO. Orang-orang muda. Ini cerita anak-anak muda. Anak-anak muda masuk UMNO. Ketika UMNO tewas PRU 14. Berapa ramai anak muda yang nampak dan lihat keberobrokan Pakatan Harapan. Masuk UMNO. Ada yang masuk PAS. Walaupun tak ada dedak, tak ada apa yang diberikan. Nak kata kami anak muda dalam UMNO, dalam PAS ni takut? Tak mungkin. Tak mungkin kita takut, tuan-tuan dan puan. Tak mungkin. Kita tak takut. Waimah kalau bukan isu COVID yang berlaku, kalau bukan isu kesihatan, kalau esok pilihan raya, kita akan lawan masa pilihan raya. Tak ada masalah. Nak tengok Anwar Ibrahim kata lawan, tetap lawan. Kita anak muda ini akan lawan. Kita akan pastikan Anwar Ibrahim ini tombang terduduk masa PRU 15. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak ada masalah. Anak muda tak takut dengan apa-apa pun cabaran. Dalam PAS, dalam UMNO, Muafakat Nasional, kita sepakat. Anak muda tak akan pernah takut. Saya anak muda, saya tak takut. Kita tak ada baggage. Kita tak ada baggage tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ada baggage mereka-mereka yang atas sana tu. Yang ada baggage Tun Mahathir, yang ada baggage Anwar Ibrahim. Kalau bukan tahun ini pilihan raya, tahun depan pilihan raya, kalau dia kalah, dia akan cuba lagi sampai dia mampus, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia akan cuba. Mahathir akan cuba lagi sampai dia nyanyuk ataupun dia mampus. Tapi anak muda cuba sebab kita nak basmi perangai-perangai Mahathir dan Anwar Ibrahim ni. Kita nak pastikan Anwar Ibrahim dengan Mahathir ini dapat ditolak tepi. Zaman mereka sudah habis. Kalau orang PKR nak datang pada saya, katakan kita perlu melawan rasuah, perlu melawan kleptokrasi, perlu melawan korupsi, perlu lawan mereka-mereka perasuah, pengamal rasuah, pengambil rasuah ini semua. Jangan sebut pasal itu kalau kamu pun tak betul. Kami anak muda ni lebih celik. Kami dah tak nampak dah PKR ni macam mana pun. Apa yang kami nampak sekarang ni, perjuangan menentang kleptokrasi dan rasuah ini, mulanya pada anak muda. Anak muda akan mula tidak kira apa platform. Tak perlu nak kata perikatan, nak kata Parti Keadilan Rakyat ini adalah perjuang reform sebenar. Berapa banyak reformasi yang dilaungkan, tapi akhirnya kamu pun tercedok menjadi perasuah. Kamu pun tercedok memberikan kontrak kepada kroni-kroni kamu. Lagi kamu nak kutuk UMNO. Lagi kamu nak kutuk PAS. Kamu pun 2 kali 5. Kamu pun 2 kali 5. Nak cerita soal anak muda dah tak pandang UMNO, soal anak muda tak pandang PAS. Buat survey. Kita tengok. Ada masalah? Tak ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Anak muda dah celik. Ini anak muda bukan 2008. Ini anak muda bukan 2010. Bukan 2004, bukan 1998. Ini anak muda 2020. Semua sudah celik, semua boleh kaji sendiri, semua boleh membaca. Anak muda sekarang ini sudah celik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salah pada pihak UMNO, kita bantras, walaupun sama parti. Salah di pihak PAS, kita bantras, walaupun sama parti. Dan apa lagi kalau lawannya PKR, Amanah, DAP, kita akan lawan habis-habisan. Kerana ideologi mereka tidak sesuai dalam negara ini. Saya bersama dengan UMNO, bukan nak kata UMNO ni bersih. Tapi kita tahu apa ideologi sebenar UMNO. Yang diangkat oleh Tengku Abdul Rahman, yang disambung oleh Tun Abdul Razak. Kemudian dia disambung pula oleh Tun Hussein On. Ini semua adalah ideologi-ideologi yang berakar dan menunjangi tanah Melayu ini terutamanya, dan kemudiannya Malaysia secara keseluruhan. UMNO bukan parti perasuah semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita memang tahu ada berlaku salah guna dalam semua parti di Malaysia. Jangan sembang parti kamu bersih kalau kamu sendiri tidak boleh pengawal orang parti kamu. Ketika kami katakan dulu lagi, bila saya dulu asyik mengutuk Azmin Ali, saya katakan berlaku kronisme dalam kalangan kartel dalam keadilan rakyat. Apa yang mereka kata tak berlaku? Tak berlaku. Anwar Ibrahim ketika beliau dalam UMNO, siapa yang tak makan budi dengan Anwar Ibrahim dalam UMNO? Kemudian masuk PKR bersih, lawan korupsi. Itu orang kata masuk Pakatan Harapan ini semua bersih. Dan saya ada hak untuk bercakap pada hari ini. Sebab apa? Sebab setiap hari dulu, 22 bulan kita bercakap, katanya kita berteori, kata kita sebarkan fitnah. Nah, hari ini, satu persatu, apa yang kamu katakan fitnah berpatah balik kepada kamu. Maaflah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan ingat anak muda sekarang ini tak pandai. Anak muda sekarang ini tidak mempunyai kecenderungan untuk menjadi seorang yang totok. Semua membaca, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma lain-lain bidang je. Ada yang membaca agama, ada yang memperjuangkan perjuangan islah, ada yang menjadi ahli ekonomi, ada yang menjadi peguam, ada yang menjadi ahli politik yang betul-betul full-fledged politician, ada yang menjadi ahli sukan, ada yang mahir. Kemahiran mereka itu ikutlah apa yang mereka nak baca, apa yang mereka nak kuasai. Inilah anak muda sekarang ini. Kalau dulu anak muda 2004, 1998, 2004, 2008, nampak anak muda tak nak masuk UMNO. Sebab UMNO ini, ataupun dia tak nak masuk UMNO sebab apa? Sebab rasuah, salah guna kuasa, kronisme. Kemudian anak muda semua parking di mereka ke PKR, DAP, hari-hari memperjuangkan, dikatakan kami ini tak rasuah, kami ini melawan rasuah, melawan kronisme. Hari-hari diratib, ratib yang masyur. Diratibkan tiap-tiap hari kita kena lawan UMNO. 2008 sehingga 2013 pilihan raya. Kemudiannya dibawa kepada 2018. Lawan UMNO. Kemudian selepas 2018, orang muda celik. Nampak hakikat 22 bulan diperintah oleh Pakatan Harapan nak eradikasikan, menghapuskan rasuah, kronisme ni semua bukan hanya kerana nama parti, tapi perbuatan individu. Tetapi kalau kamu menjadi pejuang untuk melawan dengan kronisme, melawan korupsi, dan kamu menjual nama parti kamu, sedangkan dalam parti kamu berlaku banyak keberobrokan, kamu diamkan, kamu senyapkan, kamu nak sembang pasal UMNO ini parti rasuah. Kamu tu lahir dari rahim UMNO. Anwar Ibrahim, UMNO. Mahathir, UMNO. Pemimpin mereka sekarang ini semua UMNO kebanyakannya. Asalnya UMNO. Rahimnya UMNO. Kemudian mengutuk UMNO, mengeji UMNO, tapi buat perangai macam UMNO dalam PKR. Kemudian nak kata parti UMNO ini rasuah semata-mata. Kata orang sokong UMNO ni bodoh. Walaun. Sokong PAS tu walaun. Kita sedar, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah parti, memang akan ada orang-orang yang mempunyai pemikiran
yang menyokong penuh. Tak kira hujah. Tapi jangan kamu label. Kamu dalam PKR, kamu pun ada walaun. Kamu pun ada macai. Cuma macai kamu sikit. Nampak intelektual. Tapi bila berdebat tak jadi apa. Kami di UMNO dulu pernah kita hantar Syahril Hamdan berdebat dengan Syed Saddiq isu polisi. Berapa kali Syahril Hamdan kata, Pakatan Harapan tidak akan menunaikan janji mereka. Nah, terbukti. Sekarang Syahril Hamdan adalah Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Adakah ketika itu UMNO bodoh? Ataupun UMNO realistik? Kita realistik, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kita realistik. Dan ketika itu Syed Saddiq berucap, gah katakan kita boleh kurangkan kos dengan menghapuskan ketirisan. Gila ke apa? Kamu bicara soal ketirisan ni korupsi semata-mata. Ketirisan berlaku di mana-mana, tidak semestinya kerana korupsi. Berlaku. Dan cara untuk menghapuskan ketirisan itu ada caranya. Tetapi bukan hanya semata-mata menukar kerajaan. Dan kalau itu menjadi perjuangan kamu 100%, kamu tu gila, kamu tu deluded dalam bahasa Inggeris. Berhayal. Pelik. Pakatan Harapan ni pelik. Sekarang dia lagi kuat. Sebab sekarang ni dia ada amanah, dia ada DAP, dia ada PKR, solid, 3. Tak termasuk warisan, tak termasuk bersatu. Tapi Anwar Ibrahim dengan Mahathir masih bercinta. Saya tak faham. Pelik. Lepas tu mereka kata kita ni pelik. Bersatu. UMNO PAS sama. Ya, kita akui kita pun pelik. Tapi kepelikan kita, kita tahu jalan keluar. PAS dengan UMNO bersatu pun pelik. PAS bersatu dengan UMNO pun pelik. Bertahun-tahun kita bergaduh. PAS dan UMNO bergaduh berapa tahun? Lama. Di Perak, kampung saya pun. PAS dengan orang UMNO bergaduh, teruk. Saudara mara bergaduh. PAS dengan UMNO ni teruk bergaduh. Tapi sebabkan kita ada muafakat, kita faham kehendak rakyat, kita ketepikan pergaduhan yang sekian lama. Itu yang sampai Tan Sri Anwar Musa menangis bila bacakan piagam. Kenapa sampai menangis? Sebab dia tahu di Kelantan pergaduhannya teruk. Tapi kita bisa keluar demi kepentingan rakyat. Kita tahu rakyat perlukan satu unity government. Satu penyatuan kerajaan yang kukuh. Kita bersama dengan Perikatan Nasional. Saya ni lawat, saya memang tak minat dengan Azmin Ali. Saya ni punya tak suka dengan Nazmin Ali. Saya memang tak minat dengan kartel. Daripada zaman saya beraktivis lagi, saya memang tak minat. Tapi disebabkan perlu bersatu, kita bersatulah. Sebab kalau tak ada kerajaan, apa nak jadi? Hari ini pun saya ada mengetap dengan Azmin, saya mengetap dengan Wan Faisal. Tapi dalam pada masa sama, kita tak mempertikaikan jawatan yang mereka dapat. Sebab kita tahu buat apa nak pertikai sekarang ini. Kerajaan perlu ada, kerajaan perlu kukuh. Kemelesetan ekonomi akan tiba. Growth rate kita dalam ekonomi semakin menguncuk. Kita tak semakin membangun. Sebabkan dalam keadaan kesihatan ini, yang masalah kesihatan iaitu COVID ini yang tidak akan selesai. WHO kata akan selesai lagi 5 tahun mungkin. Dan vaksin tak tahu bila. Jadi kita terpaksa biasakan diri dengan kelaziman baru. Perlu kita nak bicarakan soal siapa patut jadi Perdana Menteri? Tak perlu. Tak perlu. Tapi hari ini kita dekat Muafakat Nasional ni, kita ni fikirkan soal rakyat, tapi naratif yang dibawa oleh Pakatan Harapan, oleh Anwar Ibrahim, mandat rakyat dikhianati. Nak dengar 2 jam audio tu, mandat siapa? Mandat kamu. Mandat bapak kamu. Fikir. 2 jam punya audio nak kata lagi soal mandat. Kamu yang khianati mandat rakyat. Kamu yang bertelagah. Orang-orang kamu tak boleh kawal. Kamu sendiri akui Anwar Ibrahim. Kamu sendiri akui. Kamu tak boleh kawal orang-orang kamu. Maaf, itu je yang terbaik kamu boleh buat. Maaf je yang kamu boleh bagi. 22 bulan kita terpaksa hadap berita muka surat depan. Hari-hari membicarakan soal transisi. Hari-hari membicarakan soal siapa yang patut bagi kuasa kepada siapa. Bila Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri, kamu pergi ke Singapura, berikan talk
berikan ucapan di forum-forum di Singapura, di negara-negara luar. Kamu katakan apa? Jadikan saya Perdana Menteri dulu, baru saya akan bagi idea. Kamu katakan apa? Kamu katakan kamu akan jadi Perdana Menteri. Kamu bakal jadi Perdana Menteri. Soal Perdana Menteri saja yang kamu fikirkan. Khalid Samad suruh kamu masuk dalam kabinet, kamu tak nak masuk. Sebab apa kamu tak nak masuk? Kamu tak nak bersekongkol. Kamu tak nak menolong. Kemudian kamu nak katakan soal mandat rakyat. Mandat rakyat. Nak bicara soal mandat rakyat ketika mana kamu main politik kotor kamu tu, politik bodoh kamu tu sebab kamu tak nak jadi palaci kepada Tun Mahathir. Sebab itu. Bukan saya cakap, Khalid Samad yang cakap kamu kena masuk kabinet. Kamu yang tak nak masuk. Hari-hari lah kita tahu dah isu ini. Tapi apabila audio itu keluar, seronok. So apa seronok? Sebab akhirnya kami di Muafakat Nasional tahu bahawasanya bukan kesalahan kami menyebabkan keretakan pada Pakatan Harapan. Keretakan pada Pakatan Harapan tu berlaku disebabkan kamu sendiri. Kamu nak salahkan kami? Tak boleh. Bukti dah ada. Bukti dah jelas. Okay? Bila bukti sudah jelas, bermaksud kamu apa yang kamu boleh buat adalah mula semula. Bina semula. Kan? Bina semula. Kamu tak perlu bersama dengan Tun Mahathir. Kamu binalah semula bersama dengan DAP, bersama dengan Amanah. Kan? Kamu binalah semula. Kan? Satu nasihat yang saya boleh bagi adalah pembangkang yang baik adalah pembangkang yang bersatu. Kami belajar benda tu. Sebab itu kami bersatu dengan PAS. Tapi kamu dengan bersatu belum tentu bersatu. Sebab bersatu sekarang pecah. Mukris Mahathir tak akan jadi presiden bersatu. Nasihat saya pada Tun Mahathir, kamu keluar je lah daripada bersatu. Kamu dah biasa keluar dari UMNO. Keluar je dari bersatu. Tak payah menyusahkan keadaan. Kan? Tak payah menyusahkan keadaan. Dan tolonglah jangan fikir kami orang muda ni bodoh. Kami tak akan termakan dengan cyber troopers PKR. Kami tidak akan termakan dengan apa pun hujah PKR nak bawa. Nak bertempur dengan kami di media sosial. Dengan anak muda baru ni. Nak bertempur dengan kami di media sosial. Lampirkan fakta, kita lawan dengan hujah. Tak ada masalah tuan-tuan puan-puan sekalian. Anak muda sekarang ini tidak mengharapkan lagi kepada pimpinan tertinggi untuk berikan kami hujah. Kami boleh cari hujah kami. Kami akan patahkan satu persatu hujah dangkal PKR, hujah dangkal Amanah, hujah bodoh DAP. Boleh. Sebab kita dah disajikan dengan 22 bulan kebodohan Pakatan Harapan. Kita tahu mana yang betul, kita tahu mana yang salah. Kalau anak muda ni soal takut, orang macam saya tak muncul. Orang macam orang-orang lain yang muncul selepas UMNO kalah, munculkan diri, tak muncul tuan-tuan dan puan-puan. Kalau takut, tak ada siapa yang takut. Takut hanya apabila terikat. Anak muda tak terikat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami tak terikat. Kami nak takut apa? Oh, katanya kalau esok kami jadi pembangkang. Kami takut jadi pembangkang, kalah pilihan raya. Kalau kalah pilihan raya pun saya tak pedulilah. Kami tak pedulilah kalah pilihan raya. Kami dah terbiasa dah 22 bulan jadi pembangkang, kita okey. Tapi kami jadi kerajaan untuk menyelamatkan negara ini. Cukup. Berjam dah saya live. Cukup sejam. Sejam lebih saya tutup. Itulah yang saya nak katakan. Tolong kepada orang Pakatan Harapan, maksudnya DAP, Amanah, PKR, kalau nak bertempur dengan hujah, boleh, tak ada masalah. Kami sambut bila-bila. Kami sambut. Bertempur dengan hujah, kami sambut. Kami tak takut. Jangan fikir kami takut. Tolonglah. Macam saya dekat dalam Facebook saya, kadang-kadang ada waktu lapang, waktu senggang, saya buat posting. Kalau tak ada waktu lapang, kalau tak ada waktu senggang, saya tak buatlah posting. Tapi kalau ada berlaku tomahan demi tohamahan, sabar jap, anak muda tunggu. Tunggu dan lihat. Kami dalam UMNO ni ramai anak muda. Dalam PAS ramai anak muda. Kami tunggu dan lihat. Ada peluang kita balon. Ada peluang kita balon. Dan berlandaskan fakta. Berlandaskan fakta. Tak semua benda saya tahu, ada kawan-kawan saya lain yang tahu. Dan mereka lebih arif. Saya ada kearifan saya dalam bidang lain. Kita tengok, kita tempuhlah, kita tak ada masalah. Ingat, UMNO ni nak hantar orang-orang tua-tua je ke nak berlawan. Kita orang-orang muda ni ada.
Saya masih sakit hati dengan Khalid Samad. Lepas dapat kuasa menganjing sana sini, kerajaan tak ada duit potong bantuan sana sini. Betul? Soalnya sekarang, yang kita nak tengok Khalid Samad ni kan, sebab seronoknya saya cakap pasal karakter beliau lah. Kan? Membicarakan soal rasuah, kleptokrasi. Hari-hari membicarakan soal itu. Hantam Datuk Seri Najib. Tak kisahlah dia hantam Datuk Seri Najib saja. Okay? Datuk Seri Najib pun dah cukup kuat dah nak lawan beliau seorang. Tapi nak mengatakan Khalid Samad ni punya hipokrit. Punya hipokrit. Apa yang dia buat dalam isu Kampung Baru? Nak menjual je kerjanya. Kan? Sekarang kita pun banyak lagi benda-benda lagi. Kita nak tengok lagi dekat tapak yang dijanjikan depan tapak sentral tu, dia nak naikkan kondo ke dia nak pindahkan peniaga Danau Kota yang dipindahkan ke seberang ke tapak loji. Sekarang kita tak tahulah, kita kesian juga kan sekarang dalam isu COVID ni. Kita tak tahu apa, banyaklah orang peniaga-peniaga ni tak dapat berniaga. Sales drop. Kalau berniaga kecil-kecilan, berniaga makanan mungkin boleh bertahan lagi. Tapi siapa yang berniaga pakaian, berniaga di uptown, memang tak ada sales. Sebab itulah saya geram dengan Khalid Samad ni. Teruk juga geramnya. Geram dengan perangai dia. Kan? Dia buat bijak sangat. Dulu PH kata projek Bandar Malaysia jual negara. Tapi bila PH naik, sebuah projek gadai negara, sebuah sambung. Yelah. Dia ada beberapa projek-projek ketika zaman Barisan Nasional. Yang projek-projek yang non-feasible. Yang dipaksa juga buat lah. Tapi tak sebuah projek. Maksud projek Bandar Malaysia tu, kalau diteruskan pun tak apa, tak ada masalah. Tapi dikatakan sebelum itu, projek Bandar Malaysia itu mendatangkan kerugian. Inilah hipokrisi, tuan-tuan perempuan sekalian. Hipokrisi. Apa tak ada dengar audio 2 jam lagi? Sila-sila dengar baru akan faham. Ya, siapa yang nak pergi dengar audio 2 jam tu. Saya rasa dengan kawan-kawan saya dulu, kalau selalu lepak dengan saya cakap, Mahathir takkan bagi pada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim takkan jadi Perdana Menteri. Nah, pada kamu-kamu semua yang kata saya berteori. Nah. Berteori konon. Teori apa? Ni bukti. Kita bukan suka sangat bercakap teori. Dah benda betul. Nelson Mandela. PH ni parti penipu besar. Setuju? Cakap jangan bergantung pada kerajaan lah, itulah inilah. Ya. Soal dia selalu macam di zaman Pakatan Harapan, Tuan Dr. Mahathir selalu mengatakan pada kita apa? Kata kita ni janganlah bergantung sangat kepada bantuan kerajaan. Kita ni perlu berdikari, Melayu jangan malas. Soalnya beliau nak cuba push kerajaan ini untuk ke arah penswastaan. Dia nak perbanyakkan kerjasama dengan agensi swasta dalam sektor perkhidmatan awam, serta untuk memastikan supaya negara kita ini bergantung kepada kapitalisme terlampau tinggi, bergantung kepada privatisation, kepada penswastaan. Ini masalahnya. Apabila satu, Anwar Ibrahim bercakap soal ekonomi rakyat, merakyatkan ekonomi. Anwar Ibrahim bercakap soal rakyat perlu diberikan minyak RM1.50 seliter. Kan? Sampai kepada Mahathir bercakap soal kita perlu mempertingkatkan sumbangan kepada negara. Negara jangan bagi banyak sangat, kerajaan jangan bagi banyak sangat kepada rakyat. Rakyat perlu berdikari. Kan dah ada dua kontradiksi tu dalam ideologi berfikir dan ideologi bernegara. Dan kontradiksi inilah yang menguatkan lagi perpecahan antara mereka berdua. Dan apabila tiada penyatuan itu, macam mana nak buat reform? Karut. Anthony Locke lagi minta supaya kalau Mahathir jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir juga perlu ada dalam kabinet. Gila ke apa? Bermaksud kerajaan ini akan sentiasa Tun Mahathir, Tun Mahathir, Anwar, Tun Mahathir, Anwar. Tak ada siapa yang berubah, tak ada apa yang berubah. Takkan ada reform macam tu. Apabila ideologi tak selari, takkan ada reform, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kerajaan Perikatan Nasional ni dia bagi juga bantuan demi bantuan, walaupun dalam kesesakan yang sedia ada. Kerana kita faham dalam konsep ekonomi yang berbeza. Kita faham konsep ekonomi yang lebih Keynesian, iaitu lebih mementingkan, lebih memberi daripada meminta. Itu konsepnya.
Kita tak percaya pada full privatisation macam Mahathir. Kita tak percaya kalau kita nak bagi duit pun kita bagi pada kroni untuk memajukan negara. Kita tak percaya pada konsep Mahathir Malaysia Incorporated. Konsep Mahathir Malaysia Incorporated. Malaysia ini ke arah privatisation. Malaysia ni sebuah syarikat, bukan negara. Itu konsep Mahathir yang berjaya memakmurkan ekonomi negara sehinggalah kemerdekaan ekonomi tahun 1997. Zaman sekarang tak lagi. Benda tu tak boleh berlaku. Privatisation ni akan menindas lagi golongan-golongan bawahan. Yang saya maksudkan bawahan adalah B40. Dia akan lebih menindas. Lebih banyak cukai perlu dibayar. Itulah konsep yang Mahathir percaya. Malaysia Incorporated. Sampai ke Anwar Ibrahim, dia percaya kita perlu kebergantungan penuh kepada minyak. Itu yang boleh bagi minyak RM50 seliter. Dan apa yang terjadi? Mahathir punya privatisation pun tak jalan. Lee Kuan Yew bodoh, dia pergi hookkan kita punya kebergantungan minyak kepada $62 setong untuk harga Brent. Yang sekarang ini puratanya adalah sekitar hanya $25 ke $35 setong. Menyebabkan negara terpaksa berhutang berbilion-bilion. Ketika mana GST diperkenalkan, kita sudah kata kebergantungan pada minyak belanjawan 2016-2017 hanya sekitar 15% dan juga 14% dan 15%. Ketika GST diperkenalkan. Kemudiannya naik sedikit pada 23%. Tapi sampai kepada Guang Eng, beliau buat negara kita bergantung pada minyak sehingga 30%. Kemudiannya turun 20.7%. Tapi ketika mana negara seluruh dunia sudah nampak akan ada kemerosotan daripada nilai harga minyak, negara kita dengan perangai Lee Kuan Yew yang accountant tak bertauliah tu, dia buatkan negara kita bergantung pada harga minyak yang nilaiannya $62 setong. Kalau siapa yang baca Tan Sri Wahid Omar punya artikel, mereka akan nampak berapa banyak sebenarnya Malaysia dah rugi. Bilion. Kita tak cerita soal juta. Bilion. Kerana setiap $1 yang jatuh harga minyak Brent menyebabkan kita rugi 300 juta ringgit Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita, negara kita, untuk 2020, kita kena write off. Sebab kita dah rugi berbilion-bilion ringgit. Pada setakat 2 bulan lepas, kita sudah rugi 8 bilion ringgit. Akibat daripada tindakan Lee Kuan Yew. Lagi ada orang nak kata Lee Kuan Yew tidak tahu. Lee Kuan Yew mana boleh tahu sebab dia Menteri Kewangan. Siapa nak tahu COVID-19? Siapa nak tahu tiba-tiba harga minyak jatuh? Kemerosotan ini sudah dijangkakan. Dalam Parlimen sendiri sudah diberi warning selepas Belanjawan 2020 dibentangkan. Datuk Seri Najib Tun Razak sudah beri warning pada sidang Parlimen 2019 selepas Belanjawan dibentangkan. Ada seorang lagi, saya lupa nama Datuk Seri Awang. Saya lupa, orang PAS. Sudah beri warning. Ahli Parlimen Jasin sudah beri warning. Dan ada dalam Hansard. Warning sudah diberikan. Amaran keras sudah diberikan. Jangan buatkan negara kita bergantung kepada hasil minyak. Dan jangan buat nilaian yang terlampau tinggi. Sedangkan pada ketika itu nilaian harga minyak yang paling tinggi pun mencecah hanya $55 setong. Kenapa Lee Kuan Yew boleh kata nilaiannya pada $62 setong? Dan ini yang menyebabkan negara kita berkurangan hasil. Antara satu blunder ataupun kita bagi sebagai satu kesalahan yang sangat besar dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan. Kita dah menjangkakan kemerosotan nilai harga minyak. Mereka buat bodoh. Sekarang ini kita tak ada hasil. Kita kurang hasil. Lagi nak salahkan mufakat nasional. Lagi nak salahkan mufakat nasional. Apa lagi yang tak cukup? Apa yang tak cukup kamu tomah mufakat nasional selama ni? Bukan salah kami. Bukan salah kami. Sebab itu saya berani mengatakan, esok pilihan raya, esok kamu tumbang. Kerusi kamu diamanah dengan kamu punya
Ahli pun tak cukup, lagi kamu nak borak soal pilihan raya. Kamu sendiri takut, sebab itulah kamu nak cuba untuk jadi semula kerajaan. Kadang kamu tahu, esok pilihan raya kamu takkan menang. Mat Sabu akan tombang, Khalid Samad akan tombang. Mujahid Rawa Parit Buntar akan tombang. Kalau esok pilihan raya. Kalau esok pilihan raya, PKR Fahmi Fazil tombang. Nik Nazmi tombang. Semua ni akan tombang. Konco-konco kamu akan tombang masa pilihan raya 15. Kamu sedar hakikat itu, tim kamu dah bagi feedback dah. Kan? Tim kamu dah bagi feedback. Ideas dah bagi feedback. Semua dah bagi feedback. Think tank kamu dah bagi tahu. Kamu takkan menang PRU 15. Sebab tu kamu berusaha untuk katakan ini kerajaan pintu belakang. Kamu berusaha nak katakan kerajaan ini adalah kerajaan tebuk atap. Kamu berusaha nak pastikan supaya kamu jadi kerajaan semula. Kamu ingat rakyat ni bodoh agaknya. Kan? Ke kamu yang bodoh agaknya? Ke pura-pura bodoh? Siapa ada PKR kat sini? Siapa DAP kat sini? Siapa yang nak ni? Siapa yang nak cakap PKR DAP boleh menang pilihan raya? Berani? Berani ke? Tak berani, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak ada siapa daripada PKR, DAP, Amanah berani mengatakan mereka akan menang PRU. Sebab itu adalah khayalan, itu semua palsu. Kursi mereka banyak pun hari tu, sebab setelah mereka menang dengan majoriti tipis, kita kesedar majoriti tipis lah, bukan sebab mereka tak dapat 2/3. Dengan hanya simple majoriti, kemudiannya mereka curi ahli-ahli UMNO, barulah mereka jadi kuat sedikit. Dan PRU 15, situasi akan berubah. Kan? Situasi akan berubah. Aku dah mulut dah turut ulas yang bagusnya itu orang tua 2 ekor tu. Situasi akan berubah pada pada PRU 15. GPS tidak lagi memberikan kesertaan penuh kepada mana-mana perikatan. Warisan adalah warisan. UMNO di Sabah masih lagi merekak lagi lah. Harapnya dapat mencari rentak. InsyaAllah, saya percaya UMNO Sabah boleh buat. Sekarang kita tak ada pun satu perikatan yang punya fixed deposit. Tak ada. Maksudnya kerajaan kita selepas ini memang kerajaan yang akan kena ada kerjasama. Kerjasama en bloc harapnya, bukan ad hoc. Memang kita kena ada kerjasama. Dan kerjasama inilah yang akan menyebabkan kerajaan kita akan mendengar rintihan rakyat dengan lebih teliti. Sebab tak ada kerajaan yang selepas ini, tak akan ada dah kerajaan yang solid majority. Memang tak akan ada. InsyaAllah kalau MN menang, yang sebaiknya Muafakat Nasional menang simple majority tanpa bantuan GPS, tanpa bantuan Bersatu. Itu yang sebaiknya. Kenapa sebaiknya? Sebab bila menang tanpa bantuan, maksudnya menang kerusi lebih 112. Lebih 111, maaf, 222 kursi Jadi kursi lebih 111 menunjukkan bahawa kerajaan Muafakat Nasional ni strong. Okay. Dan lain-lain disupport oleh GPS, disupport oleh Bersatu. Ini yang terbaik sebenarnya. Situasi yang terbaik. Tetapi jika tak ada situasi itu pun, kita boleh je berharap bantuan. Cuma kestabilan itu tidak dapat kita pastikan. Sebab apa? Sebab apabila tiada satu kerajaan yang betul-betul solid berpiagam, maka sukar untuk kita memerintah. Itu memang kita kena setuju. Malah, sebab itulah saya cakap dalam posting saya, kata Bersatu perlu sort their house in order, perlu pastikan supaya parti mereka tidak terbelah dua, supaya kita boleh bekerja dengan mereka secara en bloc, secara keseluruhan. Okey. Sumiti kau dengan sama Mahdi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Itulah yang saya nak katakan pada hari ini. Hipokrasi Pakatan Harapan. Berapa jam dah saya live? Saya tak nak lama-lama sangat. Jadi lagi 2 minit. Saya akan beralih. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya bercakap, saya tak tengok komen. Saya tengok pun sikit-sikit. Jadi kepada siapa yang saya tak dapat baca komen tu, saya minta maaf sangat-sangat. Saya pun tak tahu hari ni tiba-tiba orang nak masuk live. Sebab saya cakap pasal Khalid Samad. Ramai yang masuk live, ramai peminatnya. Muhammad Ikram tu, ayuh anak muda. Ayuh anak muda. Betul. Anak muda saya nak cakap satu lah kan. Tak perlu pun nak jadi macai 100%. Maksudnya kamu mempertuhankan parti. Tak perlu. Sebab anak muda dah faham dah benda ni. Kalau ada salah dalam parti UMNO, anak muda akan tegur. Dalam parti PAS, anak muda akan tegur. Yang kita marah adalah parti yang mengiktiraf diri mereka sebagai pejuang anak muda, pejuang reformasi, kemudiannya merasuah, merompak, curi. DAP pula ada yang merogol. Kan? Itu yang anak muda marah. Anak muda tak senang tertipu. Tak senang-senang kita nak beri sokongan. Kita tak suka beberapa pemimpin UMNO, kita bagi sokongan kepada Pakatan Harapan. Tak mungkin benda tu berlaku. Anak muda dah celik. Ya? Anak muda dah celik. Adalah beberapa anak muda yang belum celik ni. Bukan mereka tak pandai. Mereka berada di sana. Apa Anwar Ibrahim cakap semasa kongres mereka? Minta maaf. Ada gangguan. Jadi, minta maaf saya pun dah nak habis lah. Okay. Apa yang Anwar Ibrahim kata kepada ahli mereka, kongres? Anwar Ibrahim kata apa? Parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Tapi yang paling penting saya nak petik, parti ini tidak terlalu pandai. Tidak terlalu pandai. Itu yang Anwar Ibrahim kata. Parti ini tidak terlalu pandai. Apabila beliau kata parti ini tidak terlalu pandai, tidak terlalu gaya, dia nak cakapkan dalam parti keadilan rakyat tu anak mudanya pun tidak terlalu pandai. Lagi mau kata anak muda yang sokong UMNO ni teruk. Kan? Padahal kamu pun Anwar ni Tok Syekh kamu kata kamu ni tidak terlalu pandai. Kalau kamu rasa macam kamu nak bereformasi, kamu rasa derita reformasi kerana itu parti derita, silakan. Tapi tolonglah jangan hasut kami ni anak muda yang lain Kami penat nak pergi demonstrasi ni tau. Saya pernah pergi demonstrasi, paling kuat pun bila berdemonstrasi diorang ni kuat bercakap je. Sebab tu PAS pun keluar daripada Pakatan Harapan. Datang dengan ucapan merepek-repek. Buat apa? Tak ada point. Demonstrasi yang UMNO buat hari tu pun ada poin besar. Bukan suka-suka buat. Kita bantah ISET dan akhirnya kita tak sign ISET. Kita tak sign ISET pun. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab kan ada gelombang rakyat. Kita UMNO dan PAS bukannya cipta gelombang itu. Gelombang itu berlaku secara semula jadi. Sampai dekat Pakatan Harapan. Bersih 1, 2, 3, 4, 5. Kita lawan. Apa lagi lah macam-macam lah. Demonstrasi kan. Kita lawan anti Najib punya perhimpunan lah. Hari libur. Kan. Macam-macam lah demonstrasi kan. Orang pun dah penat. Rakyat sekarang ni nak cari duit. Nak ada kelangsungan hidup, nak perkuatkan akidah lagi. Ada kepada sebahagian yang betul-betul teliti tentang perkara ni. Lagi mau sembang nak pergi berdemonstrasi. Tak adanya. Mas Abu kata apa itu? Dia kata, kalau tak ada sidang parlimen, boleh tak kami bawa rakyat pergi ke jalanan? Bawa lah. Bawa lah Ahmad. Mat Sabu sila bawa rakyat pergi jalan. Tak ada masalah. Kita nak tengok berapa kerat sangat yang turun. Kita nak tengok bila berlaku demonstrasi, berapa kerat yang turun ke jalanan. Kita nak tengok. Kan? Jangan marah dia. Dia memang orang jalanan. Tidur pun di jalanan. Kita nak tengok kalau dia buat demonstrasi, berapa ramai sangat yang turun. Ada 500, ada 1000. Kita nak tengok. Dan angka 1000 tu akan didarabkan lagi. Mak Sabu biasalah, dia akan darab angka. Ada 300 yang datang, dia kata 300,000.
Mak Sabu kan. Tak kisah Abang Mat. Bawa turun, tak ada masalah. Cukuplah nak dengar Abang Mat punya borak dalam YouTube. Cukuplah. Nak dengar dekat jalan berpanas-panas. Dah tak ada sebab dah Abang Mat. Kan? Abang Mat pun pencen je lah. Abang Mat pun pencen awal. Sebab Bukit Raja tu Abang Mat akan kalah. Teruk Abang Mat akan kalah. Abang Mat kena mandi dekat Bukit Raja tu. Kota Raja, Bukit Raja pula. Kota Raja tu. Okay, saya Sarawak saya akan ulas kemudian lah. Semua, terima kasih kerana menonton. Minta maaf sangat-sangat kalau ada kurang, ada salah dan silap. Saya pun tak sangka ramai tengok. Okay, saya nak end live ni selepas ini. Dan apa-apa kalau ada yang buruk tu datang daripada saya, yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya akhiri dulu live saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jaga diri semua